Isnin 15 April 2024, ini Base Malaysia, saya Hazel Desmond. Trend berbelanja dalam kalangan rakyat Malaysia meningkat 76% pada musim perayaan. Hasil laporan kajian yang dibuat Grab itu mendedahkan beberapa penemuan utama mengenai corak perbelanjaan pengguna di negara ini semasa bulan Ramadan. Menurut Grab, penemuan menunjukkan sebanyak 84% responden laporan kajian yang terdiri daripada rakyat di negara ini merancang untuk meningkatkan perbelanjaan sepanjang Ramadan untuk memenuhi tuntutan sambutan lebaran seperti makanan, minuman, pakaian dan juga produk penjagaan diri. Dan berbelanja lebih untuk membeli keperluan hari lebaran sudah jadi kelaziman. Namun, adakah anda sudah ada langkah kawalan terbaik untuk mengawal kewangan pasca lebaran? Kita ikuti terlebih dahulu reaksi orang ramai. Saya melihat bersama isteri keperluan utama kita adalah kepada pembukaan sekolah, dan selaku ayah kepada 4 orang anak, kita memberikan keutamaan tersebut dulu, dan selepas itu baru kita melihat dari segi merancang untuk pembelian dan juga berbelanja sempena lebaran. Selepas perayaan ini kita akan berjimat dari segi kita tolak benda-benda yang tidak diperlukan dahulu, macam contoh sama ada pergi bercuti ataupun membeli keperluan-keperluan yang boleh kita ketepikan dulu. Kita hanya akan melihat kepada perkara yang asas. Itu yang penting. Kita langkah awal untuk kita ambil orang kata bersederhana dalam berbelanja untuk perayaan. Itu betul untuk saya bersedialah selepas raya, apa lagi komitmen lain yang perlu saya tanggung. In terms of perbelanjaan harian lah, kebanyakannya untuk adik-adik saya yang baru nak mula semester baru, adik saya yang baru seorang lagi yang baru nak mulakan hari persekolahan. Walaupun saya tak tanggung sepenuhnya dalam family saya, tapi sedikit sebanyak saya nak bantu ibu bapa saya untuk risau adik-adik yang lain lah, macam tu. Bagi saya sendiri, saya akan utamakan kedua ibu bapa saya dahululah. Saya akan siapkan semua keperluan mereka dulu, dan baru saya akan letakkan untuk diri saya, dan juga persiapan-persiapan di rumah untuk menyambut tetamu lah yang datang nanti. Selepas menyambut hari lebaran tu, saya mungkin akan lebih berjimat cermat lah, menabung dan sebagainya lah. Macam saya pun ada plan lain yang saya akan buat selepas hari lebaran tu lah. Saya pun ada perancangan lah untuk berkahwin kan. Indahnya langit kerana awan, indahnya laut kerana kebiruan, indahnya Ramadan kerana keinsafan, indahnya Syawal kerana kemaafan. Saya Muhammad Yusuf Sari dari Dubai, Emirat Arab Bersatu, mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami daripada Akademi Seni Putra Selangor ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Dan untuk mengupas lanjut mengenai topik mengatur kewangan pasca lebaran, bersama saya di studio ketika ini Perunding Kewangan Syuhaib Isnin bersama saya. Terima kasih Syuhaib hadir ke studio bersama kami. Pastinya mungkin terlebih dahulu boleh dikongsikan pemerhatian Syuhaib mengenai kalau ada perubahan dari segi tingkah laku ataupun corak perbelanjaan rakyat Malaysia pada musim perayaan tahun ini terutamanya. Baik, terima kasih Hazel. Sama-sama. Berdasarkan pemerhatian saya, ada 2 jenis kelompok manusia pada bulan Syawal. Ya. Kelompok yang pertama
pertama, habis saja raya, mereka ni meraihkan dan bertambah kaya. Biasanya kelompok ni kelompok minoriti yang mana mereka berniaga menjual barangan keperluan hari raya. Okey, seperti contoh mak saya sendiri, bila musim perayaan ataupun bulan Ramadan, jualan catering dia meningkat berganda-ganda berbanding bulan kebiasaan. Malah kita ada usahawan yang berniaga baju raya sehingga menghasilkan jualan 140 juta. Sangat-sangat banyak. Tetapi golongan ini golongan minoriti. Golongan majoriti adalah golongan yang pokai selepas raya kerana gagal merancang keuangan mereka terlebih awal. Kita tahu pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal, perbelanjaan akan naik 2-3 kali ganda daripada bulan kebiasaannya. Especially kita kena allocate bajet untuk balik ke kampung. Macam saya sendiri, saya bekerja di KL, kampung di Sabah, of course kena beli flight ticket untuk diri saya, anak saya dan isteri saya, dah berapa ribu. Dan kita kena allocate duit untuk duit-duit raya anak kita, untuk saudara mara, baju raya baru, semua ni memerlukan belanja yang besar. Okey, dan kita akan definitely belanja lebih banyak daripada bulan kebiasaannya. Justru Hazel, bila masuk dan bila cakap pasal raya, bagi saya raya tahun 2024 ini adalah raya yang sangat mencabar untuk kebanyakan rakyat Malaysia yang mempunyai anak. Kenapa? Dalam tempoh kurang sebulan, kita baru habis saja sesi persekolahan yang bermula 10-11 Mac. Tak sampai sebulan lagi kita dah meraihkan Aidilfitri. Pastinya tahun ini adalah tahun raya yang amat mencabar dari sudut perbelanjaan. Disebabkan tekanan kewangan yang banyak ni akan timbul masyarakat ataupun rakyat yang terpaksa mengambil pendekatan berhutang untuk menyambut Aidilfitri. Okey, so ini adalah pemerhatian saya dan ada juga yang akan mengambil tindakan yang lebih agresif, iaitu meminjam alung. Okey, kalau tak layak untuk personal loan, ambil alung untuk semata-mata untuk meraihkan Aidilfitri. So ini tindakan yang tidak baik. Okey. Dan itu mungkin antara kesilapan ataupun perangkap pengurusan wang yang biasa dilakukan oleh rakyat Malaysia selepas musim perayaan. Hari ini masuk hari kelima hari perayaan Aidilfitri. Apa mungkin langkah yang boleh diambil oleh mereka untuk mengelakkan ataupun membetulkan perangkap ataupun kesilapan pengurusan wang ini? Sebelum kita pergi kepada langkah, Hazel, kita kena ketahui punca kebocoran yang menyebabkan ramai rakyat Malaysia pokai ketika hari raya. Saya berikan 3 contoh, okey, yang menggunakan akronim 3T. Yang pertama, rakyat Malaysia yang nak jadi terpaling raya. Ketika hari raya, hashtag dia nak terpaling raya. Maksudnya, kalau boleh hari raya itu dia nak sambut dengan sangat-sangat meriah, melebihi daripada keupayaan kewangan dia. Kalau boleh buat open house tu dah macam kenduri kahwin. Dan kalau boleh dia nak tukar segala-galanya, serba-serbi baharu. So ini dimaksudkan terpaling raya. Belanja lebih daripada kemampuan. Dan punca yang kedua yang menyebabkan kebocoran kewangan ataupun pokai adalah terbeli sebab ikut emosi, sebab ikut nafsu. Maklumlah, pada bulan Ramadan bila buka FB, buka TikTok, buka IG, akan keluar pelbagai iklan dan juga promosi berkaitan dengan keperluan raya. Dan iklan-iklan tu memang cukup padu menyentuh emosi kita dan akhirnya kita terbeli. Kita terbeli sedangkan benda tu sebenarnya tak perlu pun. Okey. So itu adalah punca kedua. Dan punca yang ketiga adalah yang ketiga adalah terlalu fikir apa orang kata. Okey, contohnya ada sebab masyarakat sebenarnya nak, kalau balik kampung tu dia nak kelihatan dia berjaya. Okey, contohnya seseorang tu mempunyai profession sebagai doktor, walaupun dia sebenarnya doktor kontrak, gaji belum hebat lagi. Tapi tanggapan masyarakat sebagai seorang doktor, anda kena ada kereta besar, rumah besar dan sebagainya. Disebabkan tekanan daripada pelbagai pihak, masyarakat, even family member, dia kadang-kadang berbelanja melebihi daripada kadar kemampuannya. Tukar kereta sempena raya disebabkan
tekanan daripada mak bapak nak pakai kereta import umpamanya. Dan juga bila sebut duit raya, kadang-kadang kita tengok orang bagi RM10, RM50, kita pun sebenarnya tak mampu nak bagi RM50 untuk setiap anak-anak yang hadir ke rumah kita, tapi terikut-ikut akibat tekanan. Dan disebabkan terlalu fikir apa orang nak kata, kita berbelanja lebih daripada kemampuan kita di kala hari raya. So ini adalah 3T yang menyebabkan kita pokai pada hari raya. Dan apakah langkahnya? First kali kita boleh katakan langkah-langkahnya ada banyak. Okey, tapi ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena buat sedikit analisa. Okey, analisa mengenai aliran tunai kita. Nak selesaikan masalah ini, kita tengok aliran cash flow kita. Kita kena pastikan, kita kena buat semakan semula tentang perbelanjaan kita sepanjang bulan Ramadan dan juga pada bulan Syawal. Ke mana kedudukan keuangan kita? Adakah kita dalam keadaan bila kita tengok income tolak perbelanjaan, adakah kita dalam keadaan lebihan ataupun defisit? Okey, justru anda kena tengok balik credit card statement anda, bank statement anda, ke mana duit itu dihabiskan. So itu yang pertama, anda kena buat analisa, sedikit analisa untuk keuangan. Dan yang kedua, anda kena rancang. Okey, rancang macam mana nak keluar daripada masalah ini. Masalah yang biasanya dihadapi adalah orang tu dah dalam keadaan yang mana keuangan saki baki duit dia dah tak banyak dah. Okey, dalam keadaan tak boleh nak menyimpan. So anda kena letakkan matlamat keuangan. Bagi saya, matlamat keuangan yang perlu diberi keutamaan, Hazel, adalah untuk selesaikan whatever hutang yang you telah guna. Okay, sebab kesilapan masyarakat, bila dalam keadaan tertekan pasca Syawal, mereka kebiasaannya menyalahgunakan kad kredit secara berlebihan. Kadang-kadang guna kad kredit untuk mengeluarkan cash bagi menampung hari-hari sementara gaji bulanan seterusnya. So itu adalah satu kesilapan yang patut dielakkan, berlebihan dalam penggunaan kad kredit. So matlamat kewangan yang pertama, anda kena settlekan hutang-hutang jahat yang anda telah buat ketika musim perayaan demi nak tunjukkan anda boleh terpaling raya macam saya sebut sebentar tadi. Okey, so yang pertama analisa kewangan, yang kedua rancang kewangan dan tetapkan matlamat iaitu selesaikan hutang. Dan ada juga pada musim perayaan, sebab duit banyak pakai, anda telah usik emergency saving anda dan anda kena pastinya anda kena satu lagi matlamat kewangan yang perlu ditetapkan, anda kena top up balik saving yang telah digunakan. So itu sangat-sangat mustahak. Okey, dan yang terakhir sekali, bila dah tetapkan matlamat, anda kena rancang apa nak buat seterusnya. Matlamat tak cukup saja, anda kena rancang macam mana nak keluar daripada masalah ini. So biasanya, Hazel, ada dua cara saja. Yang pertama, anda kena kurangkan perbelanjaan, yang kedua tambah pendapatan. Tetapi immediate solution yang rakyat Malaysia kena buat adalah yang dalam kategori kedua ni, yang pokai ni, anda kena kurangkan perbelanjaan. Sebab tu anda kena buat analisa ke mana hala tuju duit-duit yang anda keluar ni ketika musim perayaan. So kena kurangkan perbelanjaan supaya anda ada lebihan, dan lebihan itu digunakan untuk selesaikan hutang dan untuk mencapai matlamat kewangan yang telah anda tetapkan sebentar tadi. Okey, so itu adalah benda yang patut dibuat dalam proses untuk selesaikan masalah kewangan yang anda hadapi. Itu ringkas dan padat strategi yang boleh digunakan oleh rakyat Malaysia yang ingin mengurus dan juga mengurangkan beban hutang mereka dengan lebih berkesan. Secara ringkas, 1 minit terakhir perkongsian pada petang ini, Shuaib, antara kad kredit dan kad debit dalam pengurusan perbelanjaan pasca Lebaran ini, yang mana lebih bahaya sebenarnya, kad kredit ataupun kad debit? Okey, secara peribadi, saya pengguna tegar kad kredit. Namun, kad kredit ni jika disalahgunakan tanpa ada batasan, ia akan berbahaya kepada ramai orang. Okey, kad kredit ni ada kelebihan dia. Contohnya, anda akan dapat cashback, anda akan dapat point yang boleh di-convert pada cash. Tapi saya nasihatkan orang yang tak mampu mengawal diri daripada berbelanja, elakkan penggunaan kad kredit. Sebab apa? Bila guna kad kredit ni, anda boleh berbelanja lebih daripada income bulanan anda. Sebab ia tertakluk kepada kredit limit. Manakala untuk kad debit, anda hanya boleh berbelanja berdasarkan berapa baki simpanan anda. So, untuk yang rasanya tak boleh kawal diri berbelanja, nasihat saya, eloklah gunakan kad debit berbanding kad kredit. Tetapi kad kredit ni banyak manfaat juga. Dia bergantung pada individu tersebut, Hazel. Baik, perkongsian ilmu mengenai mengatur kewangan pasca Lebaran itu tadi. Terima kasih, Shuaib Iznin, perunding kewangan. Itu saja masa yang kita ada. Kita akan sambung perbincangan ini. Mungkin lebih banyak perkongsian mengenai strategi mengurus kewangan
kewangan pada masa akan datang. Baik, terima kasih. Terima kasih, Syed. Hazel. Dan perkongsian itu mengakhiri Base Malaysia hari ini. Saya Hazel Desmond.